Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua. Bertemu lagi pada kali ini, saya coach anda Asrifah akan membuat satu lagi perkongsian berkaitan pengurusan minima adequate syllabus MAS pasca COVID-19. Ini merupakan satu intervensi yang telah dirangka oleh SIC Plus Sains dan Matematik bagi mengupayakan pemimpin pertengahan yang terdiri daripada ketua bidang dan ketua panitia mata pelajaran bagi membantu mereka merancang dan melaksanakan penjajaran kurikulum normal baharu selepas pembukaan sekolah hari itu akibat daripada penularan virus COVID-19. Minima adequate syllabus ataupun lebih dikenali sebagai MAS merupakan satu kaedah yang digunakan oleh guru dalam menangani murid yang lemah saja. Kenapa murid yang lemah saja? Kerana kebanyakan murid yang lemah mata pelajaran sains dan matematik, mereka lemah menguasai konsep asas sains dan matematik. Murid yang lemah ini mempunyai persepsi dan beranggapan bahawa mata pelajaran sains dan matematik merupakan satu mata pelajaran killer dan mata pelajaran yang sukar untuk difahami. Oleh itu, guru mata pelajaran perlu bijak. Guru mata pelajaran perlu merancang dengan baik dan teliti. Murid yang lemah perlu diajar topik-topik yang sesuai. Select topik-topik tertentu dengan kebolehan murid yang lemah itu sendiri agar murid-murid tersebut mampu untuk mempelajari isi kandungan mengikut potensi mereka. Ini juga bagi mengelakkan berlakunya defisit pembelajaran dalam tempoh PKP pasca COVID-19 ini. Apakah objektif-objektif utama yang ingin dicapai oleh kaedah MAS dalam menangani murid yang lemah itu? Objektif yang ingin dicapai pertama adalah untuk menarik minat dan semangat murid untuk terus berjaya, apatah lagi murid yang lemah mempunyai persepsi yang buruk terhadap mata pelajaran sains dan matematik. Yang kedua, membantu murid galus supaya lulus di dalam mana-mana ujian, peperiksaan dan pentaksiran. Manakala objektif ketiga merupakan satu kaedah alternatif untuk menghabiskan silibus pelajaran dalam mana proses pengajaran dan pembelajaran terkandas semasa PKP berlaku akibat penularan COVID-19 hari itu. Slide yang seterusnya akan membincangkan serba sedikit tentang ketetapan kaedah MAS. Bila ia dilaksanakan, siapa sasaran, siapa yang terlibat, bagaimana ia dilaksanakan dan kenapa ia dilaksanakan. Kita akan bincangkan satu persatu dimulai dengan tempoh pelaksanaan. Kaedah MAS dilaksanakan sepanjang tempoh pelaksanaan PDP sama ada school-based learning ataupun home-based learning. Kedua, siapakah sasaran? Of course, kepada murid yang lemah konsep asas suatu mata pelajaran itu. Yang ketiga, pihak yang terlibat untuk merancang dan melaksanakan di peringkat sekolah ialah pertama, ketua panitia mata pelajaran itu sendiri dan ia dibantu oleh guru mata pelajaran di mana guru mata pelajaran akan melaksanakan tajuk-tajuk yang telah dipilih hasil perbincangan di peringkat panitia dan diajar kepada murid lemah tersebut. Dan kaedah MAS ini apabila dilaksanakan di sekolah perlulah dipantau oleh pihak-pihak tertentu agar pelaksanaan MAS ini berlaku secara konsisten. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam pemantauan kaedah MAS di sekolah itu sendiri ialah pengetua dan guru besar, penolong kanan satu, ketua bidang dan ketua panitia. Bagaimanakah proses kerja MAS dilaksanakan? Proses kerja MAS dilaksanakan oleh guru mata pelajaran itu sendiri semasa proses PDPC di kelas masing-masing. Oleh itu, terdapat 7 langkah utama proses kerja MAS dilaksanakan. Langkah yang pertama, guru perlulah mengenal pasti kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran yang dimaksudkan ialah murid yang lemah dalam mata pelajaran tertentu. Langkah yang kedua, pembagian murid mengikut kumpulan. Kumpulan yang baik, kumpulan yang sederhana, dan kumpulan yang lemah. Kumpulan yang lemah itu akan ditackle menggunakan kaedah MAS. Langkah yang ketiga, perbincangan sesama guru panitia dan mata pelajaran topik-topik yang sesuai ke atas murid yang lemah itu berdasarkan HSP dan DSKP. Langkah yang keempat, penyediaan modul ataupun projek ataupun latihan untuk tugasan murid. Modul, projek dan latihan ni mengandungi topik-topik yang telah dibincangkan di peringkat panitia. Langkah yang kelima, pelaksanaan
modul, projek, latihan dan tugasan murid ini dilakukan semasa PDP rutin ataupun semasa PDPJJ semasa tempoh PKP. Langkah yang keenam, sasaran akan membuat tugasan yang diberikan sama ada semasa berada di sekolah ataupun semasa berada di rumah, dan pada ketika inilah kaedah MAS membantu blended learning. Dan langkah yang terakhir, langkah 7, perbincangan dan pembetulan. Semua hasil kerja murid yang dibuat melalui modul, projek, latihan ataupun mana-mana tugasan yang diberikan oleh guru melalui topik-topik yang telah dipilih itu perlulah dibincangkan dan dibetulkan oleh guru itu sendiri agar guru dapat monitor dan memantau sama ada murid yang lemah itu telah mengalami proses penambahbaikan. Demikianlah tadi sedikit perkongsian daripada saya berkaitan kaedah minima adequate syllabus ataupun lebih dikenali sebagai MAS. Kita telah membincangkan 4 perkara. Pertama, pengenalan MAS. Kedua, apakah objektif MAS. Yang ketiga, apakah ketetapan MAS. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimanakah proses kerja MAS dilaksanakan. Dan untuk pengetahuan semua kawan-kawan di luar sana, kaedah MAS bukanlah 100% boleh membantu murid yang lemah. Tapi ia merupakan satu kaedah alternatif ataupun satu kaedah pilihan kepada guru-guru di luar sana untuk membantu meningkatkan tahap penguasaan murid dalam konsep mana-mana konsep yang lemah. Sebelum saya mengakhiri perkongsian pada hari ini, segala yang baik itu datangnya daripada Allah dan sebarang yang khilaf dan tak pasti itu datangnya daripada diri saya sendiri. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat di samping keluarga dan jumpa lagi.